Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kali ini kumpulan kami akan membentangkan tentang satu kajian yang bertajuk Adakah wabak COVID-19 menjejaskan pengeluar? Dalam situasi wabak COVID-19 pada masa kini, keadaan pandemik telah menjejaskan pelbagai pihak seperti sistem kesihatan Malaysia menjadi lemah, kos sara hidup yang berubah dan memberi risiko kepada ekonomi di negara ini. Berdasarkan data daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, sebanyak 2,783,331 kes positif dan telah mencatatkan sebanyak 31,655 kematian sepanjang pandemik bermula sehingga ke hari ini, iaitu 11/1/2022. Walaupun pada masa kini ekonomi telah pulih dan mungkin dijangka berkembang sehingga 5.8% pada tahun 2022 ini, tetapi di sebalik situasi pandemik COVID-19 yang melanda Malaysia, banyak sektor ekonomi telah diberhentikan sementara perkhidmatannya atas dasar keselamatan orang ramai. Antara sektor yang paling teruk terjejas akibat pandemik ini adalah sektor pengeluaran. Oleh itu, kami telah membuat satu soal selidik tentang tingkah laku pengeluar yang terjejas semasa pandemik COVID-19 ini. Soal selidik ini bertujuan untuk mengkaji tentang kesan COVID-19 yang telah banyak mempengaruhi perniagaan, lebih-lebih lagi dari segi pendapatan, jumlah pengeluaran, kekurangan bahan mentah dan masalah had pekerja di sesebuah tempat industri. Dalam kajian ini, kami telah mendapatkan respon orang ramai terutamanya yang bekerja di sektor pengeluaran untuk memberikan pandangan atau pendapat mereka terhadap keadaan sebelum dan selepas COVID-19, cara mengatasi penyakit berjangkit dalam satu kawasan dan inisiatif mereka sendiri untuk menjana pendapatan. Jadi, mari kita teruskan dengan objektif kajian. Pada umumnya, matlamat kajian ini adalah untuk mengkaji tingkah laku pengeluar di Malaysia yang terjejas akibat wabak COVID-19. Secara khususnya, objektif kajian ini adalah untuk mengkaji tentang kesan yang dihadapi oleh pengeluar dalam perniagaan semasa pandemik. Seterusnya adalah mengkaji tentang langkah-langkah yang diambil oleh pengeluar untuk mengatasi masalah semasa pandemik COVID-19 ini berlaku, dan seterusnya adalah mengenal pasti peranan kerajaan dalam membantu meringankan beban pengeluar. Jadi, mari kita teruskan dengan dapatan kajian yang diperolehi daripada objektif-objektif ini. Seterusnya, marilah kita lihat dapatan kajian yang telah kami perolehi. Kesan yang dihadapi oleh pengeluar dalam perniagaan semasa pandemik COVID-19. Terdapat 7 jenis dapatan daripada kajian kami. Seperti yang anda lihat daripada graf kami, iaitu 34.1% adalah industri makanan dan minuman. Ini kerana responden kami terdiri daripada kawasan bandar dan juga kawasan perkilangan. Kita dapat lihat peratusan yang sama bagi pemasaran dan juga perundangan sebanyak 2.4%. Dapatan bulanan sebelum COVID-19 menular sebanyak 60.9% daripada responden kami mendapat gaji sebanyak RM1,001 hingga RM2,000 sebulan. Ini kerana responden kami ialah pekerja. Pekerja-pekerja itu ialah pekerja bawahan dari pelbagai industri di Malaysia. Sebanyak 5% sahaja daripada responden kami mendapat pendapatan lebih daripada RM3,001. Ini kerana mereka ialah terdiri daripada perusaha, daripada perundangan dan juga pemasaran. Seterusnya, bagaimanakah pendapatan bulanan selepas wabak COVID-19? Okey, seperti yang kita dapat lihat di graf tersebut, sebanyak 53.7% daripada responden telah menjana pendapatan sebanyak RM1,001 sehingga RM2,000. Hal ini berlaku kerana pada keadaan Malaysia dilanda wabak COVID-19, ramai yang telah diberhentikan kerja dan memutuskan untuk berniaga secara dalam talian kerana pada saat itu, permintaan belia secara dalam talian menunjukkan satu peningkatan yang drastik. Selain itu, ramai juga yang telah berpindah kerja dan bekerja sebagai penghantar makanan seperti Foodpanda, GrabFood dan selainnya. Sebanyak 14.6% daripada responden telah menjana lebih daripada RM3,001. Hal ini kerana mereka ialah pengusaha kedai makan. Keadaan wabak yang berlega di ruang udara menyebabkan orang ramai tidak boleh pergi untuk membeli barang keperluan memasak dan membuat keputusan untuk membuat pesanan ke kedai makan yang terdekat sahaja. Okey, seterusnya, apakah pengeluar dalam industri yang paling terkesan akibat penularan COVID-19 ni? Okey, merujuk kepada graf, sebanyak 36.6% daripada responden telah menyatakan bahawa pengeluar dalam industri yang paling terkesan ialah daripada sektor makanan dan minuman. Hal ini kerana makanan dan minuman tidak dapat dieksport ke luar negara kerana halangan keluar masuk ke negara lain. Banyak negara ketika pandemik COVID-19 ni telah mengeluarkan produk lokal ataupun produk mereka sendiri, produk negara mereka sendiri kerana masalah ekspor dan import. Okay, sebanyak 0.0% seperti yang anda dapat lihat di graf tersebut menyatakan sektor telekomunikasi adalah sektor yang paling tidak terjejas ketika pandemik COVID-19. Hal ini kerana permintaan barangan telekomunikasi seperti telefon pintar, tablet sangat tinggi pada waktu tersebut. Selain itu, daripada hasil dapatan graf di atas, sebanyak 82.9% responden telah bersetuju bahawa Standard Operating Procedure atau singkatannya SOP yang ketat telah menghalang hasil jualan untuk meningkat serta memberi kesan kepada perniagaan pengeluar. Hal ini kerana SOP yang dikeluarkan adalah sangat ketat dan mempunyai banyak syarat yang harus dipatuhi oleh pengeluar dan pembeli. Kebanyakan pengeluar makanan dan minuman telah membuat tempahan bekalan. Kini, pengeluar tersebut berdepan dengan masalah apabila bekalan sedemikian mungkin tidak terjual, sekaligus menyaksikan perniagaan terpaksa menanggung kerugian. Di samping itu, terdapat 17.1% hasil dapatan dari pengeluar yang menyatakan bahawa SOP yang ketat tidak menghalang mereka untuk mendapatkan hasil jualan. Seterusnya, berdasarkan graf di atas, sebanyak 65.9% responden telah bersetuju bahawa peningkatan harga kos bahan mentah berlaku ketika wabak pandemik COVID-19. Oleh itu, permintaan barang bahan mentah menurun kerana harga yang meningkat.
bukan sahaja memberi kesan kepada pembeli, malahan pihak pengeluar turut terjejas sama. Harga bahan mentah juga didapati tidak stabil kerana kekurangan permintaan daripada sektor perniagaan kecil dan sederhana. Hal ini dibuktikan dengan dapatan daripada graf 4 iaitu pihak industri yang kebanyakan terjejas sama. Manakala sebanyak 14.6% responden tidak bersetuju dan juga 19.5% responden tidak pasti bahawa harga barangan bahan mentah meningkat kerana mereka tidak terlibat dalam pengeluaran bahan mentah. Jadi mereka tidak berkait dengan hal kewangan bahan mentah dan mereka juga tidak terdedah dengan penurunan dan peningkatan harga bahan mentah yang dialami. Seterusnya, COVID-19 telah memberi kesan ekonomi kepada pengeluar. Sebanyak 87.80% responden telah menyatakan bahawa COVID-19 telah memberi kesan ekonomi kepada pengeluar. Hal ini disebabkan oleh had pergerakan yang dikenakan pada masa tersebut. Had pergerakan ini telah menyebabkan pengguna untuk tidak dapat membeli barang seperti dahulu dan ini telah memberi kesan ekonomi kepada pengeluar. Manakala sebanyak 2.40% responden telah menyatakan tidak bagi perkara tersebut, iaitu mereka menyatakan COVID-19 tidak memberi kesan ekonomi kepada pengeluar. Manakala 9.80% responden menyatakan tidak pasti bagi perkara tersebut. Samping itu, graf bagi menjalankan perniagaan secara atas talian semasa COVID-19. Sebanyak 70.70% responden telah menyatakan ya bagi perkara tersebut, iaitu menjalankan perniagaan secara atas talian semasa COVID-19. Hal ini kerana pengeluar suka untuk menjalankan perniagaan secara atas talian semasa COVID-19 kerana pelanggan suka membeli barang secara atas talian dengan menggunakan telefon mudah alih dan juga pengeluar juga mudah untuk menjalankan perniagaan secara atas talian kerana pasarannya mudah untuk diakses. Sebanyak 29.30% responden telah menyatakan tidak bagi perkara tersebut, iaitu tidak melakukan perniagaan secara atas talian. Soalan yang seterusnya ialah sokongan daripada kerajaan yang telah diambil oleh pengeluar semasa pandemik. Berdasarkan survei yang dibuat tentang sokongan daripada kerajaan yang telah diambil oleh usahawan semasa pandemik ini, sebanyak 53.7% responden telah menyatakan mereka menerima bantuan dari sudut kewangan daripada pihak kerajaan. Kerajaan menyedari bahawa kebanyakan perusahaan dan perniagaan yang terpaksa tidak beroperasi dikatakan puncak peningkatan kes positif dan akibat daripada pelaksanaan PKP. Kerajaan telah memberikan pakej bantuan kewangan berjumlah 530 bilion ringgit Malaysia kepada industri penting dan industri kecil dan sederhana. Soalan yang terakhir ialah, adakah pengurangan pekerja kerana disebabkan COVID-19 telah banyak menjejaskan prestasi perniagaan? Berdasarkan perangkaan yang diperoleh di graf 10 ini, sebanyak 40 responden menyatakan bahawa pengurangan pekerja akibat COVID-19 menyebabkan prestasi perniagaan menurun pada tahap yang membimbangkan. Ini disebabkan oleh SOP yang diperintahkan oleh kerajaan yang telah mengahadkan pengambilan pekerja dan pelanggan di premis pada kapasiti yang sangat rendah pada sesuatu masa untuk mengurangkan penularan wabak COVID-19 ini. Pihak industri juga tidak mampu untuk menggaji pekerja kerana kegawatan ekonomi yang dialami oleh pihak industri itu sendiri tidak menampung pekerja sedia ada mahu pekerja baharu. Seterusnya, langkah-langkah yang diambil oleh pengeluar untuk mengatasi masalah semasa pandemik COVID-19. Yang pertama, memulakan perniagaan atas talian. Perniagaan atas talian lebih fleksibel dari segi masa. Seperti yang kita tahu, perniagaan atas talian tidak mempunyai batas waktu kerana ianya adalah satu platform perniagaan 24 jam. Sebagai contoh, Shopee, Lazada, Zalora dan sebagainya. Seterusnya, mengadakan promosi untuk menjana semula perniagaan. Pada masa kini, ramai pelanggan yang lebih suka berbelanja atas talian. Jadi, mereka akan lebih tertarik dengan promosi atas talian kerana merasakan ianya lebih mudah menjimatkan masa serta tenaga. Seterusnya, mengurangkan kos utility syarikat. Sebagai contoh, mengurangkan penggunaan bil elektrik dan air. Dengan bilangan kehadiran pekerja dalam sehari yang sedikit bagi mematuhi Standard Operating Procedure SOP, penjimatan dalam penggunaan bil elektrik dan air akan dicapai dan ianya sekaligus dapat membantu syarikat mengurangkan kos. Seterusnya, menggunakan telekomunikasi serta telekerja iaitu kerja jarak jauh. Dengan adanya kemudahan telekomunikasi pada masa kini, lebih mudah untuk pihak majikan dan pekerja mengendalikan sesuatu kerja serta berbincang hal syarikat agar terus maju dan tidak muflis. Langkah seterusnya ialah semasa pandemik ini, kemungkinan pekerja yang dijangkiti dengan penyakit COVID-19 ini amatlah tinggi. Hal ini demikian kerana mereka yang bekerja terdedah dengan orang awam yang ramai serta pelbagai bentuk perkara yang melibatkan aktiviti bersentuhan. Sebagai seorang pengeluar yang mempunyai rasa prihatin yang tinggi terhadap pekerja, terdapat pelbagai inisiatif yang telah diambil untuk berurusan dengan pekerja yang telah dijangkiti penyakit COVID-19 ini. Antara yang paling banyak dinyatakan oleh responden adalah membuat pengasingan diri atau bahasa mudahnya ialah dengan melakukan kuarantin kendiri di rumah yang mematuhi arahan dari pihak KKM. Selain itu, mereka yang dijangkiti boleh melakukan pekerjaan dari rumah sahaja ataupun work from home. Selain itu, respon yang kerap juga diberikan ialah memberi cuti berbayar sehingga mereka sihat untuk kembali bekerja. Responden ada menyatakan mereka juga telah meringankan tugas pekerja mereka dengan menyediakan pelbagai alat perlindungan diri semasa pandemik COVID-19 ini seperti sarung tangan, pelindung muka, topeng muka,
dan alat membasmi kuman. Selain itu, mereka juga memastikan setiap pekerja mengambil makanan sampingan seperti vitamin C bagi mengekalkan imunisasi tubuh badan sendiri. Langkah seterusnya, jika mahu meneruskan operasi pengeluaran perniagaan, pihak pengeluar haruslah mengambil langkah awal untuk mencegah dan mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 ini di kawasan perniagaan mereka. Berdasarkan survei yang telah dilakukan kepada pengeluar, kebanyakan mereka menyatakan bahawa perkara yang mereka lakukan adalah sentiasa mengawal penjarakan sosial dan hendaklah sentiasa patuh kepada SOP yang dikeluarkan oleh syarikat dan kerajaan. Seperti wajib memakai pelitup muka, pengesan suhu badan dan mengimbas kod MySejahtera sebelum memasuki tempat kerja dan sebagainya. Seterusnya, banyak responden menyatakan mereka akan memastikan semua pekerja divaksin lengkap 2 dos untuk membolehkan mereka meneruskan pekerjaan. Hal ini demikian kerana vaksin boleh membantu mengurangkan kadar jangkitan terhadap semua orang. Di samping itu, melakukan proses sanitasi secara berkala juga antara langkah yang diambil oleh pengeluar untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 ini. Sanitasi ini dilakukan untuk membasmi kuman-kuman yang melekat di tempat-tempat yang telah disentuh atau diduduk oleh orang lain. Oleh itu, dengan cara sanitasi ini dapat mengurangkan penyebaran kuman secara berleluasa. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah yang pertama, kerajaan perlulah memberikan bantuan khas kepada pengeluar atau peniaga yang memerlukan. Sebagai contoh, memberikan bantuan wang ringgit kepada pengeluar yang mengalami kerugian yang banyak ketika pandemik. Seterusnya, kerajaan perlulah mengawal kadar kenaikan harga barang keperluan harian. Sebagai contoh, jika harga barang yang meningkat, pembeli akan kurang membeli sekaligus akan memberikan kesan kepada pendapatan pengeluar ataupun peniaga. Akhir sekali, semua pihak perlulah bekerjasama dalam menstabilkan semula ekonomi negara.